Yang Amat Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya ingin mengajukan pertanyaan pada pihak Timbalan Menteri. Kalau semalam kita bentangkan undang-undang Perkhidmatan Kewangan Islam 2012 kerana tujuan memasukkan undang-undang Bank Islam dengan takaful, kan, kita boleh guna perkataan untuk tujuan memasukkan. Hari ini saya nak tanya sebagaimana Kuala Kedah dengan Tumpak tadi. Betul, ini sebab persoalan ni banyak ditanya, dia hantar mesej kepada saya. Kenapa kerajaan tidak timbang untuk gantikan perkataan Akta Binatang dengan Akta Haiwan? Kita boleh guna walaupun Akta Binatang ni 1957, tapi kita boleh masukkan akta ini, tubuhkan akta baru untuk tujuan sekurang-kurangnya beri gambaran yang kita ni ambil berat prihatin. Bahasa Malaysia, bahasa Melayu, perkataan binatang ni agak kurang sedap didengar berbanding dengan haiwan. Haiwan ni ruang lingkup dia lebih besar dan penggunaannya lebih orang kata lebih bertata tertib, terutama orang di sebelah Pantai Timur. Perkataan binatang ni cukup tidak elok sehingga sinonim dengan perkataan-perkataan yang lain yang boleh menimbulkan kemarahan, pergaduhan dan sebagainya. Jadi adakah pihak kementerian tidak meneliti ataupun tanya kepada pakar bahasa ke? Kita ada Dewan Bahasa dan Pustaka, sekurang-kurangnya rujuk. Benda ini perkara yang mudah saja, tapi saya tak tahulah sama ada perkara ni boleh Indra Mahkota, pandangan saya dengan pandangan Tumpak tadi, apa kata kalau kita berjiwa besar, Yang Berhormat Timbalan Menteri, supaya dengan segera mengarahkan pegawai untuk membuat pindaan di peringkat jawatankuasa nama bil itu, dan kita akan menyokong, tidak ada apa masalahnya, menyokong pindaan rang undang-undang pengurusan haiwan negara atau sebagainya. Pohon cadangan Indra Mahkota. Saya bersetuju sebab tanpa, walaupun saya duduk sebelah-sebelah, kita tak bincang perkara ni, tapi penangan tu nampak agak orang kata agak sama. Maknanya kita merasa pertimbangan ni wajar, menesabah, logik. Cuma alihkan satu perkataan, kerana perkataan ni boleh bawa natijah yang luar biasa. Bayangkan kalau kita tersilap sebut, dan saya rasa 2-3 hari lepas saya dengar di luar sana disebut natai, sungguh nak bawa akta natai. Perkataan itu boleh menjadi sumber kepada perkara yang kurang baik. Yang cakap tadi orang Kelantan kot tu. Ya betul. Dialek itu begitulah. Terengganu pun sama. Jadi konotasinya lebih negatif daripada yang baik. Kita tak nak mengingatkan peristiwa tidak baik satu masa dulu. Perkataan ini kalau nak tahu momentum buruknya, pernah diletak pada satu kain rentang menyanggah keputusan yang berlaku di negeri Terengganu, menyebut perkataan binatang, natang disebut, dan dituju kepada kedudukan tertinggi dalam negeri. Ini memang negatif. Kalau kepada tempat lain dalam negara kita yang belum memahami magnitude perkataan binatang ini, saya nak beritahu, di negeri-negeri di Pantai Timur terutamanya, perkataan ini negatif dan memang tidak baik. Saya tidak tahu barangkali pihak menteri atau timbalan menteri tidak merasakan demikian. Orang Johor pun sebut binatang pun tak suka juga, kan? Jadi saya rasa cadangan Kuala Kedah tadi bukanlah cadangan seorang, cadangan yang mewakili majoriti rasanya dalam Dewan ni merasa. Daripada pagi tadi saya tengok berkerut dahi masing-masing. Tengok apa akta binatang 1953 ni, tak boleh ke ganti perkataan yang lembut sikit? Perkataan akta haiwan ke, akta pemeliharaan. Memang kita ada nama-nama lain. Sedangkan jabatan sendiri pun menggunakan jabatan haiwan dan veterina. Kan hodoh bunyinya jabatan binatang. Kalau kita guna pakai akta ini untuk diturunkan ke peringkat pentadbiran, agak tidak baik. Dan selain daripada itu, berlanjutan pada itu, saya juga rasa Datuk Yang Ketua berkenaan dengan binatang. Saya tak mau guna binatang, saya guna haiwan yang dimaksudkan ini. Selain daripada yang disebutkan sebagai fungsi atau nilai komersialnya terlalu tinggi sekarang, di negara lain telah pun melihat haiwan sebagai
sebagai entiti yang juga terlindung dalam nilai komersial yang tinggi, sama ada dijalankan secara dengan betul atau tidak. Tapi kita tidak dapat nafikan mereka kumpulan ini ataupun hidupan ini adalah juga yang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Jadi undang-undang ini sepatutnya juga mengambil kira tentang bagaimana kita boleh mentadbir nilai komersial ini supaya tidak disalahgunakan. Kita tidak ada satu parameter untuk mengukur satu nilai haiwan ataupun apa-apa yang diekstrak daripada haiwan ini untuk tujuan tertentu, sama ada kesihatan, perubatan, makanan eksotik ataupun peliharaan atau sebagainya. Kita tak pernah letakkan satu penarafan. Ini menjadikan kita sedikit terbelakang. Banyak negara di dunia telah melihat undang-undang berkaitan dengan haiwan ini dalam bentuk yang begitu detail dan begitu tersusun, kerana membayangkan sumber ini masa akan datang agak makin berkurangan, dan pepupusan pupus apa dikatakan sebagai kehilangan lah, pupus, pembakaannya tidak wujud dan sebagainya. Ini adalah satu kerugian dan kehilangan kepada apa yang dikatakan khazanah negara. Saya juga semak dalam akta ini tidak ada menyebut tentang langkah kerajaan untuk membuat pengasyuran, melindungi khazanah ini secara meluas. Saya dipahamkan Malaysia merupakan satu jalinan penghijrahan, apa dipanggil tu, laluan penghijrahan untuk migrasi burung-burung yang terbesar di dunia setiap tahun, dan ini mempunyai nilai komersial yang agak tinggi. Di Kuala Selangor ya ada 23,000 spesies burung yang melintasi Kuala Selangor setiap tahun dalam jadual haiwan. Tapi jadualnya agak tersusun. Tapi kita ni yang menguruskan haiwan dalam negara kita ni nampak gaya macam melihat sepi lah, tak mau ambil kepentingan ini untuk tujuan tersebut. Walaupun dikatakan mungkin Kementerian Pelancongan. Saya nak katakan sebab saya terbaca satu artikel Datuk Ketua, seorang ahli keluarga di Raja Britain telah pun disaman oleh mahkamah di Britain kerana kesalahan menembak mati seekor burung yang dikata dilindungi, yang dibimbangi akan pupus spesies tersebut, dan dihukum, dijatuhkan hukuman, didenda di mahkamah. Keluarga diraja di Britain. Di negara kita rasanya telur burung tu pun kita makan, kita jual dengan harga yang begitu mahal dan sebagainya. Penyu tu dia bertelur banyak sekurang-kurangnya, burung 2 biji je dia bertelur. Jadi itu pun kita tidak melihat ada wujudnya kepentingan dalam hal tersebut. Dan adakah kementerian dalam garis panduan ini pernah memikirkan untuk mewujudkan satu pasukan petugas khas berkenaan dengan tadi Datuk Yang Ketua menyebut tentang Municipal Council di Perancis yang meletakkan berpuluh-puluh pegawai untuk tujuan sesuatu tugas yang kecil saja berkenaan dengan haiwan. Adakah kita mempunyai cadangan untuk menubuhkan pasukan untuk tujuan ini? Kalau kita sebut polis binatang tak elok bunyi dia, polis haiwan ke ataupun petugas khas penguatkuasa haiwan, lebih cantik bunyi dia daripada kita kaitkan dengan binatang. Sebab tu saya kata perkataan tu lebih baik kita guna haiwan daripada binatang. Adakah kita nak bercadang untuk menubuhkan satu pasukan petugas khas ya untuk kes-kes penyiasatan berkenaan dengan penganiayaan haiwan ataupun yang melibatkan haiwan? Sebagai contoh, tadi Putatan kata berlaku juga kemalangan ngeri, kemalangan maut yang mungkin disebabkan oleh kaitannya dengan haiwan, dan kita perlu satu pakar untuk menyiasat betul ke tidak perkara ni. Haiwan memang tak boleh bercakap, tapi kita perlu menyiasat keberkesanan seriusnya peranan haiwan ini mendatangkan kecederaan yang serius atau kemalangan serius atau kemalangan maut kepada rakyat Malaysia. Dan pelesenan pelesenan pemeliharaan ini juga antara aspek yang patut kita lihat. Seorang menghantar mesej kepada saya, Datuk Ketua, disuruh saya sebut. Saya nak sebutlah, dia kata apa?
Dia kata dengan izin, you don't own those animal but you adopt it. Ini adalah mesej yang diminta supaya rakyat Malaysia faham. Dia kata jangan kita ingat kita punyai dan kita miliki haiwan-haiwan yang selama ni orang kata berharga puluhan ribu, ranging harganya tidak ada satu penarafan dia, tapi ada yang berharga ratusan ribu untuk seekor atau satu unit haiwan. Tapi sebenarnya mereka tidak patut memikir mereka memiliki haiwan tersebut, mereka cuma adopt saja ataupun orang kata apa, menganak-angkatkan haiwan-haiwan tersebut. Harus dijaga dengan baik supaya kita selaras dengan pemikiran ataupun cara pengendalian dia di peringkat antarabangsa sebagaimana rakan-rakan sebut yang lain. Selebihnya gitulah. Hak Natal tu kita buang haiwan lah. Itu menteri lah. Terima kasih.